قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله إلى الناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على أكمال الأكملان حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Yang dikasihi tuan-tuan imam, pengusaha masjid dan seluruh ahli dan kuasa, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di rumah Allah semata-mata untuk kita mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala selaku hamba, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita menjadikan bulan Rajab ini, dan kita berada di pertengahan bulan Rajab ini adalah bulan yang merupakan bulan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk solat. Dalam masa yang sama juga kita kena buat suatu perubahan solat kita ini, solat secara berjamaah, dan kita kalau boleh kita supaya dapat bina ahli-ahli keluarga kita untuk begitu dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Pada kebiasaannya saya baca kitab yang Fiqh Harakah Sirah Nabawiyah majlis 20 hadis awal. Tapi pada malam ini saya tak bercadang untuk baca kitab tersebut. Saya nak ambil kesempatan untuk kita menentang secara ilmiah perkara yang berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj, di mana risalah ini ditulis oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Sekarang Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ini dia tak keluarkan buku, dia keluarkan ibu dia dalam resep. Itu boleh download dia, dan dia dikenakan bayaran. Contohnya Isra' wal Mi'raj ni untuk download dia hampir RM60. Kemudian kalau saya banding dan seumpamanya sampai ke ini. Cumanya saya tertarik dengan pembahasan yang dibahaskan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ini dari segi bentuk ilmiah, di mana dibahaskan tentang ayat, tentang surah, tentang Isra' wal Mi'raj ini, di mana dibahaskan ayat tersebut. Dia mengambil berpuluh-puluh daripada ulama-ulama tafsir, yang mula daripada Ibn Katsir, kemudian Al-Barawi, kemudian Al-Qurtubi, kemudian Sayyid Qutb, kemudian banyak lagi ulama-ulama Hanafi, dan begitu juga ulama-ulama yang berkaitan dengan tasawuf juga digabungkan dalam sebahagian dia dalam kitab ini. Cumanya saya nak bincang dalam satu bab. Dalam bab yang pertama ini, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini adalah merupakan satu mukjizat besar kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, peristiwa Isra' wal Mi'raj ini hanya berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Tidak berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Dan begitu juga kita kena fahami bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj ini adalah perkara yang utama yang nak ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentang akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya disebut tentang sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di sini syahidnya saya sebut di sini bahawasanya zalikal kitab, itulah dia Alkitab, yakni Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah dia Alkitab. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini
sifat Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan. Bila kamu ragu kepada Al-Quran, maknanya kamu ragu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa dia perkara dia? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Dan sebab itulah kita kena fahami bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj itu adalah sifat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah sebut tentang yu'minuna bil ghaib, dan itu beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Dan menjadi prasyarat kepada kita dalam akidah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia apa? Mesti beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Kalau sekiranya kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada kitab-kitab, kamu beriman kepada rasul-rasul dan nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau sekiranya kamu tak beriman kepada perkara yang lain, maka tak sempurna. Tak sempurna. Okey. Saya nak sebut dalam perkara yang dikatakan beriman kepada perkara yang lain, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa ni ketika mana dia bertempur dengan ahli-ahli sihir Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa ini dengan tongkat ini boleh jadi ulos. Dan ketika mana Nabi Musa alaihissalam dia mencampakkan tongkat dia itu menjadi ular yang besar ini, semua Fir'aun tengok. Fir'aun tengok. Kemudian ahli-ahli sihir juga tengok. Orang-orang yang mengikut Nabi Musa, yang beriman kepada Nabi Musa, ajaran Nabi Musa juga, dia melihat situasi tersebut. Dia melihat situasi tersebut menyebabkan ada yang beriman, dia beriman. Ada yang tidak beriman, dia tidak beriman. Sebab beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia melihat dengan mata kepada. Begitu juga Nabi Musa ketika mana dia sampai ke Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Ketika itu juga Nabi Musa mencampakkan tongkat dia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan terbelahnya laut, menyebabkan mereka boleh lari dengan pengikut-pengikutnya untuk menyelamatkan diri. Bila dicampakkan tongkat tersebut, maka ketika itu Nabi Musa pun tengok, pengikut-pengikut Nabi Musa pun tengok mukjizat tersebut, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga pengikut-pengikut Fir'aun yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala juga melihat situasi tersebut. Melihat situasi tersebut. Begitu juga tentang kisah yang ketiga. Fanfajar min husnata asrata aina, ketika mana Allah perintah kepada Musa, kerana nak cari air ni, maka kamu campakkan tongkat kamu pada batu tersebut, kamu pukul batu tersebut, maka terpecahlah menjadi 12 mata air. Begitu juga benda ini, benda yang ditengok, benda yang dilihat, menyebabkan orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, menyebabkan dia lihat bahawa kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia beriman kepada nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan sekalian, bahawa dia berbeza dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kalau kita lihat bahawa perjalanan pada waktu malam, jumhur ulama mengatakan bahawa perjalanan pada waktu malam, Isra' maknanya Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada sebahagian malam, kemudian pulang semula pada malam tersebut. Benda ini, benda yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala asra, memperjalankan Nabi Muhammad SAW. Dia tak sebut di sini bahawa itu sarah. Kalau sarah berjalan, kalau berjalan mesti tidak ada kemampuan bagi Nabi ni. Sebab apa? Nak berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni makan masa sebulan ataupun 40 hari mengikut kenderaan yang ada pada masa itu. Pada masa itu. Tapi 1/3 malam. 1/3 malam. Kemudian pula selepas pada itu pula Nabi cerita pula bahawa selepas pada aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Mekah ke Baitul Maqdis, dan pada malam itu juga aku telah diangkat Mi'raj, aku
aku telah diangkat ke langit 7. Dan disebut di sini oleh ulama-ulama luar mengatakan bahawasanya Mi'raj ini seperti mana tangga. Seperti mana tangga. Kita boleh bayangkan seolah-olahnya macam eskalator. Tapi eskalator itu masih tak laju lagi. Tapi nak ceritanya bahawasanya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia boleh naik satu tempat sampai kepada langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh. Okey. Selesai daripada itu, bila dia balik nak ceritanya bahawasanya ketika itu dia menceritakan kepada Abu Bakar, dan ketika itu peluang yang diambil oleh Abu Jahal ini untuk supaya nak mengatakan bahawasanya apa yang diberitahu oleh Muhammad ini sebenarnya benar, bahawa dia adalah bohong. Sebab apa? Pemikiran akal dia mengatakan bahawasanya perjalanan yang jauh. Satu lagi pula, Muhammad ini dalam keadaan bersendirian. Muhammad ini dalam keadaan bersendirian, dan dia balik hanya menceritakan sahaja kepada Abu Bakar. Bahkan bila Abu Jahal tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, macam mana pandangan kamu apa yang diceritakan oleh Muhammad kepada kamu? Lalu Abu Bakar dengan tegang dan jelas mengatakan bahawa kalau sekiranya diceritakan kepada aku lebih lagi daripada itu, aku tetap yakin dan percaya kerana dia ini adalah seorang yang merupakan sahabat yang tidak akan berbohong. Tidak akan berbohong. Okey. Saya nak sebutnya di sini bahawasanya nak cerita kepada kita bahawasanya benda yang dikhabarkan oleh Rasulullah, peristiwa yang berlaku pada Rasulullah ini cuma dia sahaja yang tahu, tetapi dia beritahu kepada kita, maka kita allazina yu'minuna bil ghaib, maka kita wajib percaya. Boleh faham? Nak ceritanya bahawasanya benda ini benda yang termasuk dalam perkara alimul ghaib, perkara yang berkaitan dengan alimul ghaib. Sebab itulah kita kena faham bahawasanya bukan nak cerita kepada kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tentang ibadat solat yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kepada kita sahaja 5 waktu sehari semalam. Nak cerita bahawa Nabi ini tengok surga, tengok pula mereka yang diseksa dalam api neraka. Nak ajar kepada kita bahawa kamu orang yang beriman kepada Allah, mu nak jadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib bagi kamu kena percaya alimul ghaib, perkara-perkara yang baik. Mi'raj ialah Nabi diangkat daripada Baitul Maqdis ke langit 7, bahkan melepasinya dan kembali semula ke Baitul Maqdis pada sebahagian malam. Ulama tafsir lain kata apa? Pada malam tersebut juga Nabi tadi. Kita bayangkan, kita berada malam ke 8 malam. Kita sampai subuh. Kita subuh sana 6, 10, 6, 15. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 jam. 10 jam itu perjalanan daripada Makkah, Baitul Maqdis ke Mi'raj ke langit ke-7 dalam masa 10 jam. Tapi sebagian ulama tafsir mengatakan bahawasanya pada suku malam. Pada suku malam bukan pula atau pukul 10, suku malam 4 malam. Subuh. Mi'raj adalah alat yang digunakan untuk naik. Maksud Mi'raj Rasulullah adalah naik daripada bumi ke langit, melewati tingkat langit sampai ke langit yang ke-7. Ini dibahaskan oleh ulama-ulama tafsir dan ulama-ulama tafsir. Makna Isra dan Mi'raj yang mendalam. Al-Allamah Abu Hasan Ali Hasan An-Nadawi, di antara ulama India yang cukup hebat, salah seorang daripada guru saya, Al-Allamah Abu Hasan Ali Hasan An-Nadawi ini, peristiwa Isra bukanlah semata-mata peristiwa peribadi yang ringkas sekadar Rasulullah melihat ayat-ayat Isra dan bertagandinya ke kerajaan langit dan bumi secara musyahadah, tetapi sebenarnya jauh daripada itu. Lama hebat. Dia bahagian bahawasanya apa yang dikatakan Isra dan Mi'raj. Bukan dia angkat Rasulullah ni, nak memuliakan Rasulullah ni untuk bertagandi Allah Subhanahu Wa Taala di atas langit itu. Ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tengok tentang tentang gambaran syurga dan neraka, tengok orang yang kena seksa dan seumpamanya. Tapi nak cerita bahawasanya
kehebatan yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suatu benda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra telah dikemukakan melalui dua surah. Yang pertama surah Al-Isra. Ayat yang saya baca tadi. Subhanallazi asra bi 'abdihi sehingga ayat. Kemudian surah An-Najm. Surah An-Najm. Di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dua kiblat, imam timur dan imam barat. Nak cerita, ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ini kalau sekadar dia menjadi pemimpin kampung-kampungan ataupun menjadi pemimpin sekadar negeri Mekah dan Madinah, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tak angkat Nabi Muhammad ke langit. Ulama tafsir mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit ini, nak menceritakan bahawa dia ketua kepada semua para nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermula daripada Nabi Adam alaihi salatu wasallam sampailah kepada zaman dia. Tuhan jauh Nabi Adam dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh dengan Nabi Isa, Nabi Isa dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi da'wah. Kalau nak kira usianya beratus-ratus tahun, ribu tahun. Umur yang paling muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi salatu wasallam yang lain, tapi nak cerita bahawasanya dia menjadi pemimpin kepada nabi-nabi ini untuk mentakdir dan berusaha. Bahawasanya Nabi Muhammad ini cukup besar darjah ketinggian dia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memilihnya untuk menjadi nabi yang akhir zaman. Sahaja baginda SAW bertemu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Makkah dengan Baitul Maqdis, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, di mana para nabi salat di belakangnya. Hal ini sebagai pemberitahuan dengan umum risalahnya, kepimpinannya, kemanusiaannya dan ilmunya yang cukup hebat. Ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang cukup hebat. Sebab itu kita kena bangga. Aku ni adalah bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bangga tahu kita kena taat. Kalau bangga kita jadi orang yang tak taat, tak ada mana. Tak ada mana. Isra datang sebagai garis pemisah antara kesempitan tempat yang terhad dengan syakhsiyah nabawiyah yang bersifat kekal dan universal ataupun al-alamin. Sebab untuk Nabi Muhammad ini bersifat sejarah. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak utuskan kamu wahai Muhammad untuk beri rahmat kepada sekalian alam. Bukan sekadar untuk kita manusia dia, tapi untuk sekalian alam. Lepas tu kita ke mana Rasulullah ni, dia berjalan dengan para sahabat, lalu kita henti, lalu dia menjawab salam. Sahabat tanya, kamu jawab salam siapa dia wahai Rasulullah? Dia kata pokok kayu dan batu-batu memberi salam kepada aku, maka aku jawab salam untuk dia. Nak cerita bahawasanya betul bahawasanya Rasulullah ni pemimpin sejarah. Rasulullah ni pimpin apa? Pemimpin bukan untuk manusia sahaja, tapi untuk sekalian alam. Okay. Jika Rasulullah sebagai pemimpin umat atau tempat, sudah pasti tiada keperluan untuk Isra dan Mi'raj. Begitu juga tiada keperluan untuk berkelana pada alam malakut. Samalah juga tiada perlu hubungan antara bumi dan langit dengan cara yang baru, kerana di bumi tempat dia hidup, sekelilingnya tempat dia mencari rezeki, dan dalam masyarakatnya dia segera untuk menyenangkan dan membahagikan kehidupan ini. Di sini jelas disebut oleh ulama tafsir mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini diutuskan untuk sekalian alam. Kemudian peristiwa Isra datang untuk mengilangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk dalam barisan kepimpinan yang tidak melampau kurniaan, kehebatan mereka di kalangan rakyat dan negeri, dan tidak pasti membawa kebahagiaan kecuali masyarakat yang melahirkannya. Cerita bahawasanya hebatnya cara pimpinan Rasulullah SAW ni, tapi hak ni orang tak nak ikut ni. Hatta kita orang yang mengaku Islam sendiri pun tak yakin apa yang telah berlaku pada zaman Rasulullah dulu. Sebab apa? Sebab jauh daripada sejarah-sejarah, kajian-kajian, bacaan-bacaan. Kita hari ini masih bersungguh lagi, kita duk meraihkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita duk baca kitab Isra dan Mi'raj. Kita duk sambung, kita buat penulis, panggil penceramah dan suambang umpamanya, mengumpul ramai-ramai ceramah umpamanya. Untuk apa? Untuk menyedarkan kepada masyarakat bahawasanya sifat peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah suatu perkara yang cukup penting
untuk kita menanamkan akidah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab yang kedua. Bab yang kedua ini dari Isra dan Mi'raj. Ayat yang saya bacakan tadi, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-Imam Ibn Katsir menyebut ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memuji dan membesarkan dirinya dengan kalimah apa? Tak ada dalam surah yang lain dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala subhana, melainkan dalam surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala puji dia. Patut tak patut? Patutlah, dia Allah. Dia berkuasa, dia Maha Penyayang. Cumanya hak tak layak kita puji dia kita tak tahu. Sebab sifat pujian ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menegaskan bahawa tiada siapa yang mampu menandingi kekuasaannya yang telah memperjalankan hamba-Nya dengan suatu perjalanan yang begitu hebat dan agung. Hebat dan agung suatu perjalanan. Kita ambil cara mudah, saudara-saudara. Dulu kita pergi Madinah, daripada Mekah ke Madinah, daripada Madinah ke Mekah, naik bas, perjalanan daripada Mekah ke Madinah 6 jam setengah naik bas. Kalau naik skuter, kalau yang pendek sikit, 24 orang tu laju sikit, pergi sampai 4 jam setengah atau 2 jam. Hari ini pula dengan canggih pula, dengan kereta api laju 2 jam setengah. Tak mustahil kita akan datang nak pergi daripada Madinah ke Mekah ni sampai setengah jam sampai. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah beri ilham kepada manusia ni untuk cipta buat ini. Kadang-kadang kita manusia ni kadang-kadang jadi gong juga, jadi bodoh juga. Sebab dia kata, pernah dia tanya, dia kata, Ustaz, Nabi Muhammad ni dia belajar agama di mana? Dia ada master tak? Dia ada PhD tak? Sebab dia betul-betul tinggal di tinggi. Dia nak bandingkan. Nak bandingkan nak ada PhD, ada doktor ni. Profesor Madayani dia ajar dia ni, dia ada PhD doktor. Tapi Ustaz tu mudah dia tanya. Awak belajar dengan siapa dia? Saya belajar dengan Profesor Madayani. Profesor Madya doktor tadi yang mengajar waktu belajar dengan siapa dia? Dia tak boleh dengar. Awak tahu tak Nabi Muhammad ni belajar dengan siapa dia? Belajar dengan Allah ni. Allah ni lebih besar daripada Profesor Madya. Bila kena jawab gitu barulah tengah. Dia dah tanya tu macam nak blanket lah. Nabi Muhammad ni pada muslimah. Ada PhD ke tak? Ada master ke tak? Atau pula siapa dia yang hebat di kalangan. Tapi bila kena jawab macam tu barulah ada slow. Kadang-kadang ni orangnya ada juga jadi bodoh dia. Jadi bodoh dia biasa, bahasa dia tak bodoh. Atau payah. Menurut Ibn Ashur, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan peristiwa Isra sebagai isyarat bahawa agama Islam menghimpunkan syariat-syariat agama Tauhid dan Hanafiyah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sini nak mengajar kepada kita bahawasanya kesemua nabi-nabi yang sebelum daripada ini menakini walaupun tak terima Islam yang sepenuhnya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Islam, tapi dia berada di atas agama Hanafiyah. Allah Ibrahim. Cerita tentang Ashabul Kahfi begitu juga. Anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang duduk dalam gua ini. Sebab apa? Mereka lari itu untuk menyelamatkan akidah mereka itu daripada pemimpin yang zalim, pemimpin yang mengajak rakyat ketika itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebab apa? Anak muda itu dipanggil oleh raja. Dipanggil oleh raja, macam harusnya siapa dia Tuhan. Kalau ada Tuhan yang lain kamu sembah, apa kamu bunuh? Aku bagi tempoh kamu 2 hari untuk kamu berfikir, datang kembali jumpa aku. Tapi anak muda ni bila dia balik, dia pun berbincang sama-sama dia 7 orang dia berbincang. Dia kata kita tak ada sudah macam ni. Kalau kita duduk bersama-sama dengan mereka, kita diseksa dan seumpamanya tak tahan, menyebabkan kita akan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu jalan sahaja untuk nak menyelamatkan akidah kita ni, mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Nak selamatkan akidah. Maka mereka ini lari, maka ditempatkan
diletakkan dalam gua, berada dalam gua dalam tempoh 309 tahun. 309 tahun ni tempoh mengikut kiraan Hijriah. Mengikut kiraan Masehi 300 tahun. 309 tahun ni mengikut kiraan Hijriah. Itu tak penting, itu khilaf di kalangan ulama-ulama sejarah. Nak ceritanya bahawasanya sifat anak muda tadi dia lari untuk menyelamatkan akidah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surah Al-Kahfi itu bagaimana ketika mana anak muda ini tidur, Allah Subhanahu Wa Taala balikkan dia ke kiri, balikkan ke kanan. Dalam masa yang sama juga bila muncul matahari itu keluar daripada gua tersebut pancar kepada anak muda ini. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya anak muda ini dia tidur, dia masih hidup, bukan dia mati. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita dalam surah Al-Kahfi ini bahawasanya sifat kamu mesti kamu kena yakin dan percaya bahawasanya yang hidup dan mematikan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pengajaran kalau kita baca Al-Quran, kisah-kisah tersebut kita lihat bahawasanya semua yang ada kaitan untuk ketuhanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak meyakinkan kita bahawasanya itulah dia sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hari ini sebab kita tak percaya ni, sebab tak mengaji tak baca sirah, tak baca Quran, tak baca tafsir, tak baca fiqh, maka kita terawang-awang dalam Islam kita berpakai Islam pada otak kita. Bila Islam menurut pada otak kita, maka kita andai macam-macam lah. Oh, Ashabul Kahfi ni kata pemuda-pemuda Kristian. Buat-buat tu. Anda tahu tak siapa dia sebut tu? Tahu sendiri lah. Pemuda Kristian. Sebab apa dia kata berdasarkan kepada agama Isa Ibn Maryam, Isa Al-Masih. Sebab tu kita sebut tadi di awal lagi macam walaupun Nabi dahulu dia tidak berpegang kepada agama yang lain, agama yang berbentuk agama Hanifiyah. Syariat agama Tauhid dan Hanifiyah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bermula di Baitul Maqdis yang membawa ke bermula pada Baitullah, Masjidil Haram sampailah kepada Baitul Maqdis. Bisa nak baca ni. Ulasan tentang Subhana. Saya untuk mengatakan bahawa surah ini dimulakan dengan ucapan tasbih yang merupakan satu harakat jiwa yang paling sesuai dengan suasana Isra yang amat halus. Harakah secara harakah itu satu-satu Subhana. Nak cerita bahawasanya peristiwa ini adalah peristiwa yang penting, yang merupakan satu hubungan paling sesuai di antara hamba dengan Allah. Hamba dengan Allah. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan Subhana adalah isim yang diposisikan pada masdar dan dia tidak tetap kerana tidak berlaku baginya aspek-aspek Allah. Artinya mensucikan dan membebaskan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kekurangan. Lafaz ini juga merupakan zikir yang agung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak layak untuk selainnya. Ini sebablah dia tasbih, zikir yang agung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita disarankan sebut Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan bahawa kalau sekali kamu dapat melazimi zikir ini setiap hari, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan kamu untuk pergi kepada kematian. Mudah untuk mati ini sebab kita sentiasa baca tasbih tersebut. Terdapat riwayat daripada Talha bin Ubaidillah bahawa dia bertanya berkata kepada Nabi SAW, apakah artinya Subhanallah? Baginda menjawab, tanzihullah min kulli su'in, mensucikan Allah daripada segala keburukan. Subhanallah. Maknanya benda lain tak baik, benda lain tak elok, benda lain tak suci. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci. Kemudian Dr. Wahbah Zuhaili, sini orang Syria, menjelaskan lafaz Subhana dibaca nasab baris atas pada akhir kalimahnya. Kerana apa dia? Kerananya aku bertasbih kepada Allah yang maha suci. Ini dibahaskan oleh ulama-ulama tafsir satu persatu, tapi saya tak baca semualah. Okay. Kemudian lafaz abdihi. Dr. Wahbah Zuhaili berkata menurut ijma' kesepakatan mufassir dimaksudkan hamba pada lafaz bi abdihi
dengan hambanya di sini siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nabi. Tak ada Allah menafsirkan bahawasanya subhanallazi asra bi abdihi ni, nak kata apa dia? Nak kata Nabi Musa, nak kata Nabi Isa, nak kata Nabi Nuh. Tak, ayat ini mengatakan bahawasanya bi abdihi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafaz Lailan, malam. Sebutan Lailan memberi isyarat dengan makna sejuzuk ataupun sebahagian daripadanya. Lailan adalah sebahagian malam. Sebahagian malam, sebagaimana disebut oleh Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman mengatakan minal lail, sebahagian malam. Sebahagian malam. Lailan adalah menyingkirkan masa Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda hanya ada sebahagian malam daripada Mekah ke Syam yang biasanya ditempuhi selama 40 hari daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis ini. Jika menggunakan pengangkutan masa itu, masa sekarang ni pun panjang juga masa. Kalau kata terbang pun jam-jam juga sampai. Okay. Kemudian allazi barakna haulahu, iaitu kami berkati sekelilingnya. Mengikut Al-Imam At-Tabari, yang kami jadikan sekelilingnya keberkatan bagi penduduknya dalam kehidupan, makan minum, hasil mahsul tanaman dengan kebun-kebun mereka. Disebut bahawasanya aku berkati sekelilingnya. Aku berkati di sekelilingnya. Sebab itulah benda yang kita kena fahami bahawasanya keberkatan ini, bahawasanya apa dia? Makanan, minuman, keadaan rumah, keadaan tempat tinggal. Benda ini benda yang kita rasa senang, rasa mahal. Macam kita juga dalam ahli keluarga kita, rumah kita, adanya keberkatan dalam rumah tangga kita rasa rumah ni dia tak mahu sekarang pun dalam rumah. Bila keluar dari rumah tak sama pula. Contohnya, ini di antaranya Allah Subhanahu wa taala beri barakah, keberkatan dalam rumah tangga itu yang menyebabkan kita merasakan bahawa tempat untuk kita istirahat. Orang tak istirahat kat rumah, tak pergi istirahat ke hotel. Ada orang istirahat kat hotel. Ada, sebab apa? Keberkatan itu. Kemudian lafaz linuriyahu min ayatina, dibahas satu-satu. Innahu linuriyahu min ayatina, sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Menurut Ibn Qasir, maknanya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar perkataan para hamba-Nya dan maha melihat mereka. Oleh itu dia memberikan kepada setiap daripada mereka itu apa yang berhak buat mereka di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat. Kemudian dalil daripada hadis, daripada Al-Quran. Dalil daripada hadis. Sebab tu Dr. Zufri Al-Bakri ni dia buat satu buku dia ni, perbahasan dia ni satu. Nak menjelaskan bahawasanya tak mengelak daripada kita ni, tak mengambil sumber yang paling utama. Sumber yang pertama Al-Quran, sumber yang kedua adalah hadis, sumber yang ketiga daripada kata-kata para sahabat, ulama-ulama tabi'in, itu barulah masuk sumber yang ketiga, keempat pada ulama-ulama yang semasa. Dari hadis, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' menyebut telah sabit peristiwa Isra dalam semua kitab hadis dan diriwayatkan dari sahabat-sahabat secara mutawatir. Nak cerita bahawasanya hadis yang diriwayatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif, bukan hadis yang maudhu'. Hadis sahih pula martabat dia mutawatir. Paling special, paling kemah, paling betul dalam hadis dan mutawatir. Okey. Seterusnya dikeluarkan oleh ulama hadis yang thiqah. Siapa dia ulama hadis yang thiqah ni? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Maknanya kalau datang sumber daripada Nabi ni, daripada hadis yang sahih betul ni, tak kata Nabi ke? Ada juga di kalangan ustaz-ustaz pada hari ini dia kata hadis Nabi ni kata tak boleh nak pakai juga sebab dia kata ada zon di sana. Itu tak betul. Ustaz itu betul apa? Dia kata hadis Nabi yang sahih, hadis Nabi yang mutawatir ini adalah zon, sangkaan. Tak boleh.
Sebab bila hadis mutawatir, hadis yang sahih, maka wajib kita kena beriman bahawa bukan Rasulullah yang berbohong. Rasulullah tak cakap pelawak. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kata, aku tidak wa ma yantiqu anil hawa, aku tak bercakap ikut hawa nafsu aku, tapi aku bercakap ini berdasarkan pada sumber yang datang daripada Al-Quran. Sumber daripada Al-Quran. Kadang-kadang ada juga ustaz duk buaya kepada wali ni, wali ni apa duk kata Rasulullah pula bercakap dalam perkara dekat Ramzan. Okey. Kemudian dalil Mi'raj yang kedua, wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inna sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa. Ini ayat An-Najm tadi. Jadi surah Al-Isra, surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Okey. Antara faedah daripada nas ini, yang pertama, dilihat Jibril AS pada gambaran yang asal. Imam Ibn Katsir berkata, Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk asal 2 kali. Maknanya Nabi Muhammad SAW ini ditengok Jibril AS ni bentuk yang asal dengan mata dia secara direct 2 kali. Pertama ketika permulaan turunnya wahyu, ketika mana dia duduk di Gua. Satu. Yang kedua ketika malam Isra dan Mi'raj di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ni Nabi tengok Jibril untuk kali kedua secara direct. Secara direct. Kemudian saya dengar banyak tarikh peristiwa Isra dan Mi'raj dalam bab yang ketiga. Para ulama telah berbeza pendapat berkenaan tahun berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj kepada beberapa tempat. Ada yang berpendapat dia berlaku sebelum penabian, dan pendapat ini adalah syaz. Ada yang kata sebelum menjadi Nabi adalah berlaku peristiwa. Tapi pendapat ini syaz, terkecuali daripada pendapat-pendapat yang lain. Sebab itulah benda ni tuan-tuan, bab sejarah pun dia ada khilaf. Bab fiqh sementara lah. Pula fiqh. Sebab riwayat daripada sahabat-sahabat ni dia berbeza-beza maklumat dia dapat, dia beritahu bergantung kepada hak yang paling dekat. Macam Nabi lah, Nabi duduk di Madinah, sahabat dia kufur, cakap sahabat ini, cakap ayat ni, cakap ayat. Cumanya sahabat-sahabat ni walaupun dia berbeza, dia tak faham. Tapi kita pada hari ni, kita beza sikit, kita tak faham. Beza je masalah fiqh, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali dia balok. Orang kata kuno, orang kata tak kuno, orang macam kata kuno, orang pakai kau tak pakai tak boleh. Mati dia jadi balok ni. Bila kita faham bahawa benda ni benda yang antara dua. Kalau kita buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, tak salah. Sebab ulama-ulama mazhab ni masing-masing berdalilkan kepada dalil Quran hadis juga. Jadi kita tak sabar. Yang boleh kita nak balahnya, tak main subuh. Kalau semain subuh, kunung tak kunung, jangan balah. Tapi kalau orang tak semain subuh, kunung antum tak semain subuh, waktu kena balah. Kerana tak semayang ni. Sebab semayang tak pakai dah, dia kena ulama. Wajib semayang ni. Itu yang kita faham. Okey. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, setahun sebelum hijrah. Ini pendapat Ibn Mas'ud, Az-Zuhri, Urwah bin Zubair, Ibn Sa'ad, Ibn Hazmi. Bukan pendapat ini orang cadang-cadang. Ibn Mas'ud. Kau tak tahu tak Ibn Mas'ud ni siapa dia? Ibn Mas'ud ni di antara sahabat yang paling disayangi oleh Rasulullah. Satu hari, Rasulullah panggil Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, Iqra. Wahai Ibn Mas'ud, bacakan Quran pada aku. Lalu Ibn Mas'ud dijawab pula Rasulullah. Al-Quran yunazzilu alaika fa'ana'akum. Quran itu kepada kamu, wahai Rasulullah. Jibril yang baca kepada kamu. Aku nak menggunakan surah, aku nak baca. Rasulullah baca lah. Rasulullah suruh baca sebab Ibn Mas'ud di antara orang yang baca Al-Quran paling merdu. Paling merdu dia baca Quran. Kadang-kadang bila Rasulullah suruh baca tu, dia baca sampai Rasulullah tertidur. Baca, dia mau baca Al-Quran Mas'ud. Mas'ud. Macam kita kawan-kawan dulu lah. Saya nak masa pertama saya belajar dulu, masih berindah. Berindah dengan kawan ni,
Ada kawan-kawan tu jadi sedap. Suara dia sedap. Lepas tu dia pula, saya ni minat fikir. Dia kata, fikir saya tadi. Kalau saya nak tidur, dia fikir lah. Sebab kita minat. Kita masa tu minat fikir lah. Macam kita minat fikir kahwin. Fikir. Macam Nabi tadi, dia suka pada Al-Quran. Bila baca, satu ketika dia masuk kata, bila aku baca Quran tu, apa dia, aku habis Quran tu, kemudian aku pusing pada Rasulullah. Bila aku lihat kepada Rasulullah mengalir air mata dengan bacaan yang aku baca ini. Nak ceritanya bahawasanya betapa hebatnya Rasulullah ni. Dia mendekati Al-Quran tersebut, dia menghayati Al-Quran tersebut, dia merasakan bahawa itu satu benda yang mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan dia boleh mengeluarkan air mata. Bukan senang tuan-tuan. Baca Quran nak boleh mengalir air mata ni. Kalau nyanyi boleh kok. Nyanyi keluar air mata. Quran ni bayar nak mengeluarkan air mata. Kemudian arah yang seterusnya tahun sebelum hijrah dapat keluar. Yang ketiga berlaku pada tahun baginda diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi. Jadi Nabi itu Isra Mi'raj. Ini pendapat Tabari, Imam Tabari, Mufassir Tabari. Okey. 6 bulan sebelum hijrah, pendapat dinukilkan oleh Abdul Rabi'. 11 bulan sebelum hijrah. 15 bulan sebelum hijrah. 20 bulan sebelum hijrah. Pendapat yang seterusnya. 2 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Berlaku 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Inilah pendapat dari Al-Allamah Al-Mansur. 5 tahun sebelum hijrah, inilah pendapat Az-Zuhri. 5 tahun selepas kenabian, 15 bulan selepas kenabian, 3 tahun sebelum hijrah, ada juga pendapat setahun setengah selepas kenabian. Okey, saya tengok khilaf di kalangan ahli sejarah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pendapat tentang tarikh berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan bulan ini pula, ada beberapa pendapat antaranya bulan Rabiul Awal. Syekh Al-Maghari, Syekh Al-Marawi ulama tafsir, ada yang kata bulan Rabiul Akhir, ada yang mengatakan bulan Rejab. Inilah pendapat yang paling masyhur di kalangan orang ramai pada masa ini. Lepas kita berdoa pada bulan Rejab. Lepas tu kalau sekarang orang kata berbulan Rabiul Awal, dia nak kata nak berbulan pada bulan Rabiul Awal, tapi kita berpegang pada jumhur di kalangan ulama-ulama sirah, perawi-perawi yang mengatakan bahawasanya turun pada bulan Rejab. Ayat-ayat sikit ni. Okey, bab yang keempat, sikit ni. Isra dan Mi'raj dengan jasad ataupun dengan roh. Ini khilaf di kalangan ulama. Adakah Rasulullah pergi dengan bermimpi? Adakah Rasulullah pergi ni dengan jaga, dengan badan dia sekali, dengan roh sekali pergi naik atas? Para ulama telah berbeza pendapat berkenaan peristiwa Isra dan Mi'raj, sama ada dengan roh ataupun jasad, kepada dua pendapat. Jumhur ulama berpendapat peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku dalam satu malam, dalam keadaan jaga dan sedar dengan jasad dan rohnya. Ini berasaskan kepada mukadimah surah Al-Isra yang kita baca tadi, dan begitu juga dengan hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Juga kalimah tasbih dan ta'ajub yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala itu juga. Subhana itu mengatakan bahawasanya benda itu takjub, hairan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahawasanya dia Isra dan Mi'raj dengan jasad dan rohnya sekali. Jasad dan rohnya sekali. Manakala sebagian ahli ilmu mendapat peristiwa ini berlaku dengan roh sahaja, tanpa jasad, iaitu dalam mimpi. Ini pendapat yang disebutkan kepada Aisyah dan juga Muawiyah. Baca-baca lagi Aisyah Muawiyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah hilang jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankannya dengan roh. Batu yang berlaku khilaf itu benda hukum berlaku dah. Cumanya kita tengok pada hak jumhur di kalangan sahabat berdasarkan kepada istisna ini. Jawapan kepada persoalan di atas, sekalipun begitu, hadis Aisyah ini tidak sabit dan dilemahkan oleh Al-Qadiyah dalam sifat sama ada pada sanad dan matan. Okey. Ulama hadis pula bahas hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, hadis ni hadis yang lemah.
tu kena belajar ilmu hadis, kena belajar tadi tentang hadis tersebut. Kita jangan pula kata, oh tak payah, kalau begitu dia tahu. Dan sebab itulah di antara ulama-ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, mereka ni sama-masing ni mentadbirkan antara satu sama lain. Sebab tu tak salah kalau sekiranya dalam empat mazhab tersebut kita tahu, oh yang ni lebih tarjih, lebih aula, maka kita ikut dia. Bukan maknanya bila kita ikut Imam Hambali kita kurang ajar dengan Imam Syafi'i. Tak, itu jangan salah faham. Kita tetap mengiktirafkan juga Imam Syafi'i hebat, tapi nak ceritanya ada pendapat-pendapat dia empat orang ni ada yang lebih baik daripada empat orang ni. Kadang-kadang di dalam masalah ini Imam Syafi'i lebih baik daripada Imam yang tiga ni. Ada dalam masalah ini Imam Hanafi lebih baik daripada Imam yang tiga ni. Itu yang kita kena faham. Tak timbul kata kita tak ikut Imam Syafi'i, kita ikut Imam Syafi'i. Cumanya kita kepilih-pilih dalam perkara yang berbentuk tarjih. Saya orang kampung, ustaz tadi yang ikut, aku tak boleh ikut, tak apa lah, bukan pada Imam Syafi'i. Tapi bagi orang yang dah tahu, yang tahu tentang pendudukan hadis, tentang tafsir-tafsir ni, maka kalau sekiranya dia berpegang kepada macam tu, jangan buat kata, oh tak ikut Imam Syafi'i ni, wahabilah, mudah sangat kita nak bayar benda yang kecil itu. Dia hal yang tak patut. Okey. Kemudian lebih-lebih lagi ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berada bersama Rasulullah. Sebab jadi dia Aisyah tak tahu nak jadi Rasulullah. Jadi dia kata hadis ni matan ibadatlah di rumah. Kemudian pendapat dengan mimpi. Ada yang berpendapat bahawa peristiwa ini berlaku dalam mimpi berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma ta'anna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dan jadilah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj yang telah kami perlihatkan kepada kamu melainkan sebagai suatu ujian kepada manusia. Memang tersebut bukan tersebut satu fitnah, tapi bukan bermakna ianya dalam mimpi. Mereka berpendapat ayat ini menunjukkan bahawa ia dengan maksud mimpi dan bukannya melihat dengan mata kasar disebabkan oleh kalimah ru'ya. Para ulama menjawabnya berdasarkan hujjah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menafsirkan bahawa ru'ya juga adalah dengan maksud diperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas pendapat yang kuat mengatakan bahawasanya berlaku Isra dan Mi'raj itu dengan roh dan jasad. Roh dan jasad. Okey. InsyaAllah kita akan sambung pada akan datang. Cuma saya nak cuba habiskan buku ini sebab baru kita akan masuk pada kita asal ni. Sebab peluang masa-masa kita bulan Isra dan Mi'raj ni untuk kita dapat faham yang lebih jelas lagi. Sebab kalau ada ta'adud dan umpamanya kadang-kadang cerita-cerita Israeliat yang berlebih-lebihan tak betul-betul. Kadang-kadang bersambung dengan hadis, bersambung dengan Al-Quran. Bawa cerita-cerita daripada Alkitab yang tak munasabah, yang menyebabkan kadang-kadang kita tersilap belajar benda yang sepatutnya kita belajar, kita hadam, tetapi kita dah belajar benda yang boleh mendatangkan kita keraguan kepada kita. Dan saya suka itu. Aku lebih hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada akan datang saya akan mengingatkan ini. Kita habiskan.